itu akan menghidupkan jiwa kita. Jadi subhanallah musa'ala sayyidina Muhammad, maka begitulah yang dikatakan berkat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, musa'ala sayyidina Muhammad. Nabi ni bila cerita dengan berkenaan dengan dia berkali-kali dengar lagi, hati yang mati kan hidup. Baik. Saya pertama kali musa'ala sayyidina Muhammad, Tuhan pertama kali dalam hidup musa'ala sayyidina Muhammad, subhanallah, Tuhan bagi menangis kena Rasulullah. Pertama kali, ingat lagi. Waktu tu dah jam 4. Umur 9-10 tahun. Jadi musa'ala sayyidina Muhammad ceritanya dalam waktu kuliah 3 tu musa'ala sayyidina Muhammad dapat nombor, saya tengok nombor 1 ke nombor 2 dalam kelas. Akhirnya bila akhir tahun tu maka diberilah hadiah. Jadi di antara hadiah yang diharapkan pada saya itu kisah-kisah berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu punca Tuhan nak bagi. Kisah-kisah berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, waktu tu cuti. Bila cuti musa'ala sayyidina Muhammad, jadi kita cuti kita baca lah buku tu, cerita, baca sampailah satu cerita. Cerita tu berkenaan dengan satu masa selepas perang Hunain, musa'ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas perang Hunain, musa'ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba orang datang mengadu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang mengadu itu berkenaan dengan satu orang perempuan yang mengaku dia ialah kakak Rasulullah. Jadi para sahabat pun semua pakai kelang kabut. Adakah Nabi ni ada kakak kah? Semua celaru habis. Tapi dia kata dia kakak Rasulullah. Bila orang pun bagi tahu Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu orang mengaku dia kakak kamu Rasulullah. Dia nak bertemu dengan aku. Nabi kata, Masya Allah, silakan dia masuk. Nabi kata ceria wajahnya. Tuan-tuan, tiba-tiba masuk satu orang perempuan. Langsung Nabi, orang perempuan, dia katakan tentang Rida ni dia satu kemuliaan orang Arab. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kata orang Arab ni, dia tak akan hampak Rida ni melainkan orang yang paling dia kasih. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Jadi subhanallah, bila datang perempuan tu tiba-tiba Nabi pun tengok, Masya Allah, cerianya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nak cerita ceria wajah Nabi ceria atau mana. Langsung Nabi kita buka ridanya, langsung dihamparkan, langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambutnya, memeluknya dan bersiladuk. Orang semua tercengang-bengang. Siapa dia ni? Betul sungguh ke Nabi ada kakak? Nabi kata, hadhihi Syayma, inilah Syayma. Ini ialah anak Halimatus Sa'diyah. Ini adalah anak Halimatus Sa'diyah. Baik, sampai waktu bersembang tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam cerita tu Syayma begitu mesra sama dengan Rasulullah. Maklumlah, dialah yang belah Nabi ketika Nabi kecil hari tu. Jadi pada ketika tu sallallahu alaihi wasallam ditunjuk tempat yang dia pernah tokak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada lagi ni kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tu tak tahulah, perasaan saya berasa betul sangat. Baik. Tuan-tuan, Nabi ni bila cerita tentang dia akan menghidupkan jiwa kita. Dibaca-bacalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Orang yang paling beruntung sekali yang boleh membaca kisah Nabi ini ialah orang yang ada asal bahasa Arab. Sebab kitab-kitab tu penuh dalam bahasa Arab. Contohnya kita Hayatul Sahabah tu berapa jilid tu? 7-8 jilid tu. Kalau tak faham masalah memang tak boleh baca. Baik. Jadi beruntung sangat. Jadi tuan-tuan, itulah yang dikatakan dengan ingat Nabi itu kita akan hidup jiwa kita. Hadis seterusnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud. Sebelum itu masalah ada sikit sebelum saya sebut. Wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yawmain. Demi Allah, kata Musa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma syabi'a, Nabi tidak pernah kenyang min khubzin wa lahmin, makan roti dan juga daging, marrataini 2 kali, fi yaumin dalam satu hari. Dan kalau makan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau siangnya kenyang, malamnya lapar. Kalau malamnya lapar, siangnya kenyang. Jadi anak-anak yang duduk di asrama ni, kelapar tu anggaplah mana kita tu dah menyejakkan kaki kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapar ni baik. Lapak ni baik tak mana? Lapak ni baik tang dia itu akan menyebabkan
ingatan kita kuat. Orang yang kenyang, dia lambat, otaknya jadi lambat. Tapi kalau kita, Ustaz Sena Muhammad, mai pukul 10, lapar, tahan-tahanlah, tunggulah pagi esok pukul 9 makan. Tapi kita pula kesian. Tu yang beli roti 4 segi tu. Tuan-tuan. Jadi kalau lapar tu baik sangat tu. Maknanya, jadikan kita tu orang cerdik, bijak. Subhanallah, Ustaz Sena Muhammad. Qala wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin wa rataini fi yawmin. Dalam hadis. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين mutatabi'aini hatta qubida. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Muhammad tidak pernah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan khubz syair. Syair ni macam saya sebut minggu lepas, syair, dan di syair ni dia ada satu lagi namanya bur. Syair pun makna gandum, bur pun makna gandum. Tapi bur, gandum itu lebih baik daripada syair. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang dibuat daripada gandum yang nama syair pun Nabi tak pernah kenyang makan 2 hari berturut-turut, maka lebih-lebih lagi Nabi tak pernah makan akan roti yang dibuat daripada bur, gandum hak jenis berkualiti. Hatta qubida, sehingga Nabi kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebutlah hadisnya, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi pilih oleh Allah untuk menjadi Nabi bersifat raja ataupun Nabi bersifat hamba. Satu orang malaikat namanya Ismail. Malaikat ni tak pernah turun, Sayyidina Muhammad. Malaikat turun kali itulah untuk pertama kali dan terakhirnya. Malaikat nama Ismail ni duduk di langit yang pertama. Baik. Semua wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Baik, bila turun malaikat namanya Ismail ni, dia bawa satu mesej daripada Tuhan. Wahai Muhammad, kamu nak jadi Nabi bersifat raja ataupun Nabi bersifat hamba? Pilih wahai Muhammad. Ini satu pilihan yang datang daripada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Muhammad, ketika diberi pilihan tu, baik, malaikat itu duduk bersama-sama dengan malaikat Jibril alaihi salam, Sayyidina Muhammad. Ketika itu yang katakan murid ni perlu pada guru, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung memandang ke arah wajah gurunya Jibril alaihi salam. Maknanya, apa yang nak aku pilih? Sama ada Nabi bersifat raja ataupun Nabi bersifat hamba. Jibril langsung memberi isyarat begini. Maknanya, pilih yang rendah. Pilih yang rendah. Pilihlah Nabi bersifat hamba. Memang yang disuruh oleh Jibril itu memang hak itulah yang nak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu untuk mendapat isyarat. Sebenarnya Nabi kita SAW memang dah memilih untuk menjadi Nabi bersifat hamba. Baik, maknanya subhanallah. Pasal apa? Sebab kalau Nabi kita memilih Nabi bersifat raja, orang miskin tak boleh tiru Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi pilih Nabi bersifat hamba, orang miskin pun boleh ikut, orang kaya pun boleh ikut. Tadi waktu saya main tadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, saya teringat satu perkara. Lebih kurang beberapa tahun yang lepas, beberapa tahun tu kira 10 tahun lepas, saya ingat saya. Ketika tu subhanallah, satu orang telefon saya. Telefon, Ustaz, saya ni duk mengaji kat Ustaz. Ya, Sayyidina Muhammad, nak minta tolong Ustaz, satu orang sahabat minta tolong saya sampai kat Ustaz. Saya kata, apa dia? Kawan saya ni nak minta Ustaz pergi mengajak di rumah dia. Ustaz kosong nak hari sekian, hari cuti sekian-sekian, Jumaat sekian-sekian. Saya kata, saya kosong. Sayyidina Muhammad. Dia pada ketika tu satu saja hajat saya, tunai hajat orang. Jadi kata ya, sebab kita memang kosong pun, memang tak ada kerja apa pun. Akhirnya Sayyidina Muhammad pilah, baik, pergilah ke rumah orang yang suruh saya pergi mengajak di rumah tu. Tuan-tuan, sebelum nak pergi tu berasa
Berasa berat, berasa ragu-ragu. Ish, aku ni tak pernah buat macam ni. Tak pernah buat ni. Pergi mengajak di rumah orang. Sebenarnya sepatutnya dia mengaji kat saya, bukan saya pergi kat dia. Patutnya gitu. Baik. Al-ilmu ya'ti ilmu tu didatangi, yu'ta. Ilmu tu didatangi. Baik. Wala ya'ti alaika. Bukan kamu datang pada ilmu. Wala ya'ti ilaika. Kamu yang kenal cari ilmu, bukan ilmu daripada kita. Baik. Aku tak nak buat perangai macam ni. Waktu pergi tu rasa lekeh sangat. Ish, pasal pala aku nak pergi mengajak di rumah orang. Baik. Jadi saya pun cari nombor tu, nombor rumah orang tu. Cari. Masuk taman tu. Keluar tak jumpa. Keluar tak jumpa. Akhirnya jumpa. Tengok-tengok rumah. Tu dia rumah. Ni bukan rumah lah ni. Ni istana ni. Hei, aku ni mencari pasal semua apa aku pelekeh diriku tempat tanah ni. Depan rumah tu bukan 2 biji kereta, 6 biji kereta. Tu dia rumah, 6 biji kereta. Subhanallah. Saya pun tunggu depan rumah pukul 9 seperti yang dijanjikan. Kalau pukul 9 tu, soalan saya dia tak keluar, saya balik. Kita pun ada harga diri juga. Soalan saya tengok-tengok orang tu keluar, jual pokok bunga. Jual pokok bunga. Bila jual pokok bunga, dia tengok saya. Oh, Ustaz. Kena juga jual tengok bunga tu pun nampak saya. Jadi pun, saya pun, dia tu, Ustaz, sila Ustaz. Saya pun masuk, salam pos semua. Tengok kereta, bukan kereta 6 biji tu. Kereta 6 biji tu. Kereta bukan semua buatan Malaysia. Satu pun tak ada buatan Malaysia. Kereta dia yang saya tengok, yang saya ingat tu Volvo, Mercedes, BMW, apa lagi tu saya tak tahu. Semua had 300,000 ke atas semua. Jadi tuan-tuan, saya pun masuk tu mengajaklah. Saya kata saya ni sebenarnya saya belum mengajak masjid tu. Tak mahabak, tak mana orang tu tahu. Tuan-tuan pun tahu pula orang tu. Saya mengajak masjid tu setiap malam sekian-sekian. Dia kata, betul Ustaz, saya tahu. Tapi saya ni kalau nak pergi tu berasa macam nak cerita susah, dia kata. Kalau saya nak tanya, macam-macam nak tanya. Tapi kalau nak tahu yang Melayu tu susah. Ni kalau Ustaz mengajar rumah saya ni, saya boleh tanya banyak lah sikit. Dia kata, tu dia punya alasan dia. Okey, kita boleh terima alasan tu. Jadi mengajak dia dengan bini dia lah. Baik, mengajak. Jadi tuan-tuan, mengajak Ustaz ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak apalah. Dan berapa kali saya tak ingat. Pi kali yang keberapa tu Ustaz ada Samad, saya tak tanya pun. Dia abang, Ustaz, saya nak cerita ke Ustaz. Saya yang pakai kereta yang hebat-hebat ni bukan apa Ustaz. Cerita dia macam ni. Saya ni yang pakai kereta kemah-kemah ni, hebat-hebat ni, satu Ustaz. Saya ni, Masalah Sayyidina Muhammad, kalau esok orang kata BMW, saya pernah naik lah. Habak kata Mercedes, Allah, Mercedes ni kecil ya. Malah saya pernah naik semua lah. Jawapan tu melekehkan diri dia balik. Ingat ke kaya sangat? Miskin rupanya. Tuan faham tak? Tuan faham jawapan ni? Jawab macam tu tanda dia miskin. Lekeh. Kalau kaya ni, masalah tak peduli dah semua kereta-kereta tu. Faham? Dia ada jiwa, dia kaya jiwa, dia panggil. Kecil ya semua tu. BMW bukan besar mana? Soalan saya nama, Mercedes bukan besar mana? Volvo hak berapa ratus tu bukan besar mana pun, semua kecil ya. Kalau kita ni kaya jiwa. Mana dia miskin sebenarnya. Bila dia tanya, saya pun tanya, dia bila jamak saya pun tanya, kerja apa sebenarnya ni? Saya Ustaz, saya ni kerja saya Nega apa? Spare part kapal terbang. Sakar sangat. Ya subhanallah. Tapi sakar tu miskin rumahnya. Orang yang hak kaya hak mana? Hak kaya sebenarnya ni dunia kecil ya. Tu kaya sebenar. Tapi kalau nak terang lagi dunia tu, nak terang lagi tu, maknanya apa? Maknanya orang tu masih lagi miskin. Baik. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW tidak pernah makan 2 hari berturut-turut kenyang sehinggalah Nabi kita wafat. Baik. Qala, baca hadis seterusnya. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيار ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. طيب. Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan. Nabi tidak pernah makan menggunakan meja makan, wala akhala khubzan, dan tidak pernah makan akan roti muraqqaqan, roti yang lembut, hatta mata, sehingga Nabi kita wafat. Tak pernah makan roti lembut. Kita bila kita makan roti apa? Gardenia. Hak lembut tu, maka ingatlah Nabi tak pernah makan hak kita makan tu. Baik. Qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwal wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Qasidah insyaallah. Abana mauliduhu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيران كسرى ومرصدعون كشام أرحب كسرى ومرتئم والنار خامدة أنفاس من أسف عليه والنرسى العين من سلم الله الله وساس وتآت وضاد عيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضمي كأن بالنرماء بالماء من بلد أونا وبالماء بالنار من ضربي والجن تهتفها الأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم الله الله عام وصام فإعلان البشائر لا تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أبرى الأقوى مكائنه بأن دينهم جلب يقمي وبعدما عينوا في الأفق من شوب قبضة وفقما في الأرض من صنم الله الله حتى غدا الطريق الوائي منهزمون من الشياطين يقفوا إثر منهزمين كأنهم أربان أبطال وأبراتهم
خير من نبلاني بعدها بالله ما نبذا مسبح من أحشاء ملتقم والله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Dalam qasidah ini disebut dengan ka'annahum haraban abtalu abrahatin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, lebih kurang sebulan lepas saya Tuhan pilih untuk pergi tengok negeri Abrahah, iaitu di Yaman. Jadi bila sampai di sana, saya pun tak sangka Rasulullah SAW disampaikan di tempat yang Abrahah ni, subhanallah. Jadi dia rasa Rasulullah SAW dia penganut agama Kristian, subhanallah. Rasulullah SAW cuma dia rasa cemburu sebab orang lebih bertumpu di Ka'batullahil Haram di Mekah daripada tempat lain. Akhirnya subhanallah, Rasulullah Muhammad dengan pengaruh yang ada, kuasa yang ada, dia buat satu bentuk seperti Kaabah di Yaman. Di Yaman. Dia tempatnya Rasulullah Muhammad di Sana'a. Subhanallah, Rasulullah Muhammad. Jadi bila dia buat apa ni Kaabah tu, dan saya pun sampai alhamdulillah dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad. Jadi tengok yang masih tinggal separuh daripada Kaabah yang tinggi tu, Rasulullah Muhammad. Baik. Cumanya hari ini dikelilingi Kaabah yang dibuat oleh Abrahah tu, maknanya sudah ada penempatan yang sangat padat. Subhanallah, Rasulullah Muhammad. Jadi orang kalau Yaman tu mereka boleh hari-hari tengok Kaabah Abrahah. Baik. Jadi Abrahah ni Rasulullah subhanallah, Rasulullah Muhammad, yang menyebabkan dia mengamuk bawa tentera bergajah untuk pergi ke Yaman tu kerana ada satu orang Arab, subhanallah, Rasulullah SAW. Jadi bila mana Abrahah buat Kaabah seperti Mekah, langsung dia pun pergi ke Yaman, dia berak di Kaabah Abrahah. Dia berak, langsung mengamuk Abrahah, langsung mengangkat tentera ke Mekah. Rasulullah SAW. Bila sampai di Mekah, subhanallah, tentu dia panggil tahun gajah. Tahun Nabi dilahirkan, tahun Nabi kita SAW dilahirkan, Rasulullah Muhammad. Baik. Jadi sebahagian orang Arab tuan, mereka tak pernah ada setahun yang berangka 1, 2, 3. Mereka tak ada tahun yang berangka. Tapi bulan dah ada. Bulan Muharram dah ada, Rabiul Awal dah ada, bulan-bulan dah ada. Cuma tahun tu tak ada. Subhanallah, Rasulullah Muhammad, tahun tu tahun Nabi dilahirkan. Baik. Abrahah bila sampai di Mekah, Rasulullah Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, sampai di sebuah tempat, jadi dipanggil Wadi Muhasir. Wadi Muhasir tu maknanya hari ini, waktu saya pergi ke Mekah 92, Rasulullah Muhammad, sudah. Jadi Wadi Muhasir tu dia bentuknya seperti terowong. Orang yang datang daripada Rasulullah Muhammad daripada Muzdalifah daripada Muzdalifah ke Mina, jadi mereka akan kalau jalan kaki akan lalu di Wadi Muhasir. Rasulullah Muhammad. Baik. Dia ada tanda lampu warna hijau, kalau tak salah ingat, seperti mana lampu tempat kita bersaing tu. Baik, bila sampai di tentu, sunat kita berlari-lari anak. Pasal apa? Tempat tu pernah Tuhan turunkan bala, menghancurkan Abrahah. Di tempat yang Tuhan turunkan bala, jangan kita duduk lama di situ. Cepat-cepat kita bergerak. Baik, sebab tu saya waktu mana berlaku tsunami hari itu di pulau saya, sampai akhir saya tak pergi. Orang kata jomlah Ustaz minta maaf, sebab tak berani pergi, sebab berasa tempat tu Tuhan turunkan bala. Baik. Tapi orang pergi tengok lama kali, saya takut sampai esok saya tak pergi. Subhanallah, Rasulullah Muhammad. Tak apa.
hari ini tuan-tuan, yang menariknya di Wadi Muhasir tu, orang buat hari ini, orang buat hotel. Hotel tu pula hotel berbintang-bintang. Oh, bukan berbintang ni. Hotel berbintang-bintang, hotel bertaraf tinggi yang orang kaya-kaya seluruh dunia, masalah Sayyidina Muhammad, kalau mereka ketunaikan fardu haji, tempat mereka bermalam di Mina di hotel tu. Tempat tu kena duduk sah, dia duduk lama. Tuan-tuan, balik tu boleh tengok jadi apa perniagaan dia. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Abraha ni yang dia katakan masalah Sayyidina Muhammad, yang dikatakan gajah yang dia naik ni, bila sampai di Wadi Muhasir tak mau pergi. Kalau bahasa Kedah dia panggil kacai, tak mau pergi. Baik, kita faham masalah Sayyidina Muhammad. Bila mana kenderaan ni, binatang ni dia sudah boleh mencium bala Allah sebenarnya. Binatang apa pun subhanallah, dia boleh mendengar yang dikatakan bentuk-bentuk angin, warna-warna alam yang Tuhan akan turunkan bala. Kan hari itu waktu mana nak berlaku tsunami, masalah Sayyidina Muhammad, semua ikan-ikan berkat berhimpun di laut. Baik, tsunami ni tak mengenal makhluk-makhluk Allah tu, yang kena kita manusia ni. Jadi bila dia boleh mencium makhluk dia katakan bala Allah nak main tu, ketika tak mau pergi. Baik, maka datanglah yang dikatakan burung ababil, masalah Sayyidina Muhammad, menghancurkan tentera Abraha. Jadi semua yang kena batu tu semua jadi kesit seperti mana daun yang makan ulat. Abraha tuan-tuan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, walaupun dia kena penyakit, dia kena serangan itu, tapi dia masih boleh berjalan sampai ke Yaman. Tuhan nak tunjuk dia mati. Mana dia yang kemas tadi tu tunjuk kepada rakyatnya, aku nak pergi untuk Kaabah, dia balik dalam keadaan hina. Maknanya dihukum oleh Allah di Wadi Muhasir sampai di Yaman. Diorang tengok tersembam mati di Yaman. Baik. Itu kalau nak lawan Tuhan. Qala bab ma jaa fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula bab baru berkenaan dengan idam. Idam ni bukan bahasa Melayu, idam bahasa Arab. Kalau idam tu mengidam kot. Kalau bahasa kita, idam ni maknanya lauk. Baik. Qala baca hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو قال الأدام الخل. طيب, berkenaan dengan lauk. Lauk ni tuan, masalah Sayyidina Muhammad, penghulu lauk ni apa dia? Penghulu lauk tu daging. Tu penghulu lauk. Baik, tu kalau kenuri, orang jamu daging. Orang sembelih lembu, orang sembelih kerbau. Kalau kenuri tu masalah Sayyidina Muhammad, kita jamu ikan masin. Tu khilaf lah sikit tu. Maknanya, tapi kemampuan ikan masin jalan buat macam mana? Pun ikan masin mahal tu. Kena buat main. Ikan talang tu mahal tu. Baik. Walaupun daging lebih mahal. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Sayyidu idami ahli dunia wal akhirah al-lahmu. Sayyidu idami ahli dunia wal akhirah al-lahmu. Penghulu segala lauk bagi ahli dunia dan juga akhirat ialah daging. Kita ni halal ni kita duduk di dunia. Baik, nanti kita akan pergi ke akhirat. Tapi tak ada masalah duduk atas muka dunia, tapi biqulubi ahlil akhirah, dengan hati orang akhirat. Baik. Jadi subhanallah, di akhirat esok pun kalau kita makan lauknya di akhirat esok pun daging itu ialah yang paling utama sekali. Qala wa sayyidu syarabi fid dunya wal akhirah al-ma'u. Dan kemudian masalah Sayyidina Muhammad, penghulu minuman, wa sayyidu syarabi fid dunya wal akhirah al-ma'u. Sementara masalah Sayyidina Muhammad, penghulu minuman bagi ahli dunia dan juga akhirat ialah ayak. Ni ayak ni. Ayak ni walaupun macam ni, masalah Sayyidina Muhammad, walaupun dia ada
ayak bali susu. Apa lagi? Ayak Nescafe susu. Ada macam ni lagi tak? Kopi janda. Soalan Sayyidina Muhammad. Nama pun tak sesuai. Nak minum jadi tak lalu. Tuan-tuan. Jadi apa saja hak kata-kata kebal, hak promosi dalam TV tu dengan apa semua hak ni mahal. Macam-macam. Nama semua hak mahal-mahal yang promosi dalam TV tu. Apa semua tu? Milo, sihat dan kuat. Betul ke? Patah Basumi, kalau Milo tu, maka Milo sihat dan kuat dah dijual di farmasi. Maknanya tak sihat dan kuat pun. Cuma promosi nak suruh beli sampai tu. Apa dulu? Sihat dan kuat. Tengok Milo depan apa dah? Gambar orang lari. Mana? Si betul ke? Tanya orang lawan lari tu. Semua kuatkah makan Milo? Milo risikonya apa? Anak-anak kecil, anak-anak kita tu yang ada rumah tu, jangan bagi minum Milo. Milo ni risiko apa? Tak boleh makan nasi. Tu dia pernah kesal makan minum Milo. Dia kasih nasi, dia tak suka. Betul orang tua-tua, masalah senang kan. Orang tua-tua mana ada, orang tua-tua lama-lama lah kan. Dia kopi dengan teh ya. Kopi dengan teh tu dalam nasi tu lalu makan. Jadi subhanallah, tu promosilah apa jenis minuman ni, pengulu segala minuman di dunia dan juga di akhirat. Hak ni kalau minum puas. Kalau minum hak lain, kita dikira tak cukup ayak dalam badan. Jadi kalau minum ayak ni, kalau minum ayak betul hadis, bersama mana betul dia? Ni power ni tuan, subhanallah ni. Jadi masya-Allah, dah lah ayak ni berharga lagi. Ada Al-Quran. Bukan kalau orang buat sekadar Al-Quran saja. Ada qasidah. Ni kita buka pula time ngaji. Turun lagi rahmat, turun lagi sakinah. Ayat ni disentuh pula oleh sayap-sayap malaikat. Ni ada hadis. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi ayat ni tuan, kalau ayat Tarani punya kandungan dia untuk menyihatkan badan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, kena 8 botol. Betul. Kalau minum 8 botol dia bah. Milo 8 botol. Bankruptcy. Jangan angkut Milo. Satu, yang kedua kecil manis. Tapi ini sihat insya-Allah. Ada tadi saya teringat satu orang bagi petua berkenaan dengan orang penyakit stroke. Stroke ni juga. Stroke ni penyakit akhir zaman ni. Penyakit akhir zaman. Walaupun begitu, penyakit stroke ni dia sebelum ni pun ada orang penyakit stroke. Jadi penyakit stroke ni dia panggil penyakit Ain Ahmad, penyakit dengan jin. Dia tuan-tuan carilah doa yang berkait dengan doa angin ahmar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, supaya kita boleh baca sekali, insya-Allah hidup kita insya-Allah tak terkena penyakit ain ahmar, stroke. Jadi kita ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau stroke tuan-tuan, pada saya tak payah pergi hospital. Cara yang paling cepat iaitu rawatan yang Tuhan bagi yang duduk di sekeliling kita ya. Allahu Akbar, subhanallah. Dan doalah pada salah seorang daripada sahabat kami, isterinya stroke di hospital Ustaz Rodi. Tuan, mudah-mudahan bila stroke dikatakan dalam kepala ni, punca stroke ni bukan ada darah tinggi, bukan ada kecil manis apa. Puncanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di kepala ni ada darah buku katanya. Maka kepala tu dibuang tempurung kepala, disedut darah tu. Tu risiko kalau kita pergi hospital. Kalau tengok ni ilmu yang disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Haji Hashim pasal tubuh. Melalui apa ni Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, melalui muridnya Pak Noh yang duduk di Tobiak tu. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi kalau orang kena stroke, tuan-tuan, ilmunya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, cari kelapa muda. Kelapa muda ni tulis semua, tulis ni ilmu ni. Kelapa muda Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, cari 3 biji Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ayaknya itu kita orang panggil didihkan. Ayak tu didihkan atas api Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik. Lepas tu
ambil sikit dalam tiga biji nyok kurma muda tu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik. Tengah dalam nyok tu dia ada nyok lah. Jadi apa ya? Isi tu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik, ambil tengah biji. Buh dalam periuk Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Lepas tu ambil Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad serai. Serai tu kalau 3 biji Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad 3 biji nyok, tuan-tuan, 3 biji serai. 3 biji serai pula. 3 batang serai. 3 batang serai tu Sallallahu Alaihi Wasallam 3 batang serai tu. Jadi sekali dengan akar-akar lah, tumbuk, basuh, tumbuk, buh dalam periuk Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, asam limau. 3 biji juga asam limau. Lepas tu cari Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, cari gula buku. Gula buku tu sebesar ibu jari kaki. Baik, buh dalam periuk tu, bagi sekali mendidih Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Lepas tu bila sejuk minum. Satu orang yang pernah beramal dengan rawatan cara fitrah ni Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hari ni dia stroke, esok boleh bangun, hari ketiga tu dah boleh menyangkui. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan duk hak keliling kita benda-benda tu insya-Allah. Satu. Yang kedua, ni jaga telinga ni. Jaga telinga ni, jangan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tinggal sapu waktu ambil sembahyang. Ni penemuan saya jumpa dengan satu orang pengamal perubatan. Ni tani ni, di telinga ni dia duduk saraf stroke. Kalau jaga ambil sembahyang ni, walaupun dia sunat, tapi bila kita sapu telinga ni, kita dah menyentuh saraf-saraf untuk menghalang daripada berlaku stroke. Lepas tu betul kalau kita tengok di telinga ni, subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, cara basuh telinga ni dia 12 kali basuh semua. Bila kita ambil sembahyang, telinga kita basuh juga 3 kali. Bila kita sapu kepala, sunat. Maknanya sapu kepala ni telinga sekali dengan telinga. Berapa lah? 6. Bila kita sapu telinga 3 kali, jadi 9. Lepas tu kita ambil air pula, tak pula yang tu. Dia panggil takmim 12 kali semua. Ni dalam basuh telinga, dalam basuh semua berkait dengan anggota wuduk ni, yang sunat dan juga yang fardu. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, telinga lah yang paling banyak disapu, disentuhnya. Baik. Qala ma jaa fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhir dengan lagu Khairul Bariyah insya-Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فضلي وتجعل لي الله جبلي بوصلي قبل المنية يا بحر فضلي
وتجعل بقلب وصل قبل المنية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي الله يكفي بعلي يا نور عيني كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعلي يا نور عيني خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عنا وتبخل الله يا خير المرسل أعطف علي حاشاك تغفل عنا وتبخل الله يا خير المرسل أعطف علي خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي الله ما دام قلبي بالذكر حيا صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, pada hari Maulud baru ni, salah seorang daripada guru kita, Sayyidina Muhammad,
Tuhan bagi satu kelebihan dan juga pilihan padanya, disampaikan ataupun dikirim salam oleh Rasulullah kepadanya. Satu orang mimpi Musa berjumpa dengan Nabi SAW pada hari Maulud, jadi minta disampaikan salamnya pada salah seorang guru-guru kita. Subhanallah. Jadi subhanallah, mal tu dia panggil busyra. Dia panggil busyra, berita gembira. Maknanya Sayyidina Muhammad syurga tu tamanah halal, tak tahu lagi pun tamanah syurga. Tapi dah Nabi bagi tahu siapa dia yang akan menghuni syurga. Kalau ramai-ramai kita ni subhanallah, Sayyidina Muhammad yang pernah memimpi melihat Nabi SAW, tu busyra daripada min ahli jannah, penghuni syurga. Saya pernah dengar cerita berkenaan dengan Dr. Haruddin. Antara cerita banyak cerita dah. Antara yang saya teringat, Sayyidina Muhammad subhanallah, dia tengok satu kemah. Kemah yang dikatakan kemah tu ialah kemah yang Nabi, dalam tu Nabi ada. Jadi dia pun jenguk dalam kemah tu. Sayyidina Muhammad subhanallah, dalam kemah tu ada siapa? Dan Nabi SAW, ada para sahabat, yang 4 dan sahabat-sahabat yang lain kalau tak salah ingat. Turut yang ada dalam kemah tersebut yang dia tengok ialah Tok Guru ni Aziz. Mal Tuhan bagi tahu dah siapa orang tua tu, siapa Tok Guru. Tuhan bagi tahu dah. Jadi yang mimpi bukan orang biasa, yang dilihatnya pun bukan orang biasa. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita ni subhanallah, tadi waktu nak main tadi saya teringat, terbayang ulama besar-besar, ulama yang besar-besar dan terbilang. Kok kita ke di negara Arab ke, di mana ke seluruh dunia ni ulama besar-besar ni Sayyidina Muhammad, kita tengok para ulama ni kata-kata hebat, geleng pala hebat. Tengok Habib Omar hebat, tengok Syekh Muhammad hebat. Semua ulama Ahmad semua kata-kata hebat. Tuan-tuan. Jadi hebat semua ni Sayyidina Muhammad. Mereka hanyalah beberapa juzuk saja daripada kehebatan Rasulullah SAW. Himpun tu semua subhanallah, tuan-tuan, hebat lagi Rasulullah SAW. Subhanallah, khairul bariyah nazrah ilayya, wahai sebaik-baik manusia, tolonglah tengok pada saya. Ma anta illa kanzul atiyah, tidaklah engkau itu melainkan engkau ialah perbendaharaan kurniaan. Di belakang ini disebut dengan Sayyidina Muhammad, hasyaka taghfal anna wa tabkhal, mustahil engkau tergalit, taghfal ghalit ataupun bakhil ataupun melupai kami. Mustahil engkau melupai kami. Ya khal mursal aqtif alayya, wa sebaik-baik nabi yang diutuskan, tolonglah kesian pada saya. Di doa ataupun qasidah yang kita baca ni, qasidah yang mengandungi doa untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Elok murnikan, elok bagi halui, elok kita buat penghayatan kepada qasidah yang kita qasidahkan tadi. Ya khal bariyah nazrah ilayya, ma anta illa kanzul atiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih kepada Ustaz Nasri. Sekali lagi saya ulangkan, minggu depan kita bercuti. Minggu depan kita bercuti, tak ada kelas kita di sini. Minggu depan tu kita ada semula insya-Allah. Yang kedua ni seperti saya sebutkan tadi, siapa yang nak sama-sama mengundang untuk kita hidupkan pusat kajian hadis Malaysia di Kuala Lumpur, di bawah Darul Hadis, boleh hubungan dengan Ustaz Nasri dengan saya atau Ustaz Khairi insya-Allah. Dan pada malam ni ada sahabat kita yang nak berjaya daripada
Ibda yang nak buat sikit kutipan untuk anak-anak yatim di SIP. Siapa yang nak menyumbang nanti boleh di luar sana. Anak kita akan tak beg di sana. Siapa yang nak menyumbang boleh menyumbang di luar sana lagi, insyaAllah. Pada anak kita yang nak buat kutipan tu lagi ada di luar sana, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.